tarik perhatian kita berkenaan dengan aktiviti Basmida 2024 Masihi ya. Jadi terus sahaja kita bersama dengan tetamu undangan kita, alhamdulillah sudah pun berada di sisi kiri Mahirah Yang Mulia Datin Hajah Masni binti Haji Awang Muhammad Ali yang dipertua Persatuan Basmida. Assalamualaikum Datin. Datin. Datin, apa kabar pagi ini, sehat? Alhamdulillah, syukur Sehat, alhamdulillah. ya? Gembira rasanya bersama dengan Datin. Pertama kali kita bersama ni Datin semasa di Bandar Sebegawan kalau tidak silap. Jadi ini merupakan kali kedua lah untuk saya. Selondon saya lihat ya mengenakan pakaian warna kalas ni. Berjanji ke Datin? Indah juga. Kebetulan Bah. Favorite color. Favorite color warna kalas ya. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Datin, aktiviti Basmida tajuk kita ni hari ini, betul ya? Okey. Jadi mungkin ada yang mengetahui, mungkin ada yang tidak mengetahui apa dia Basmida ini, Datin. Okey, Basmida artinya persatuan membasmi. Membasmi dadah, membasmi penyalahgunaan dadah haram. So dadah ni as we know can be medical yang diprescribe oleh doktor untuk mengubati atau ubatan namanya dadah juga kadang-kadang. Tapi yang kita dimaksudkan dadah haram ialah dadah yang dilarang mengikut undang-undang negara dan undang-undang antarabangsa yang membawa ketagihan, bukannya untuk mengubat apa-apa penyakit. Okay, we have narcotic drugs. Okay, so this kind of thing is ada bezanya. Macam kita ni di luar negeri, drug shopnya di London, jual drug, bukannya drugs, narkotik drugs, so bukannya yang menghayalkan atau adalah ubat-ubatan. Jadi kanak-kanak mesti juga tahu apa bezanya di antara dua ni. Jadi Persatuan Basmida telah ditubuhkan semata-mata untuk membuat kegiatan-kegiatan atau kempen-kempen mencegah penyalahgunaan dadah. Jadi Basmida selama ini telah menggunakan pendekatan Islamik, Islamic approach melalui institusi keluarga dan institusi pendidikan rendah dan menengah. Dan kami telah zoom on untuk dua institusi ini untuk mencegah mereka daripada penyalahgunakan dadah. Kami beri dorang penerangan, apa akibat penagihan, apa sebab istirahat tidak boleh memakan dadah, memulakan dadah. Jika ada masalah, don't go to drugs. Go to your teacher, go to your mother, go to your ustazah. Find out if you have a problem. Don't go to drugs. Ada bukan penyelesaiannya. Dan it will not solve the problem. So, tapi dalam pada itu juga, Basmida juga membuat kegiatan apa yang kami gelar satu kumpulan mesra namanya Rakan Basmida. Rakan Basmida ini ialah mereka yang pernah menjalani rawatan dan pemulihan di Rumah Al-Islah di bawah kawalan BKN. Dan mereka ini telah lulus, telah keluar daripada BKN dan lepas itu ada lagi satu skim pengawasan dan lepas itu bebas ke dalam masyarakat. Jadi kami menggelar kumpulan ini Rakan Basmida. Dalam Basmida kami ada beberapa kumpulan. Kumpulan Dikir dan Tausyih, kumpulan Rakan Basmida, kumpulan Basmida Youth. Kami ada juga kumpulan Strategic Partners. Strategic Partners ini ialah orang-orang yang di luar, belia-belia wanis yang di luar Basmida yang kami ambil untuk menolong kegiatan kami. Jadi pada itu juga saya ingin menyatakan di sini satu very attractive project atau cadangan atau kegiatan yang kami buat ialah outreach program atau outreach activity yang mana kami ke sana, ke kampung-kampung yang jauh-jauh. Di sana kami membuat kempen bukan saja menerangkan mengenai dengan penyalahgunaan dadah, tapi juga dengan adanya kerjasama daripada agensi kerjaan iaitu BKN. Mereka akan menyediakan pameran menunjukkan apa dia artinya dadah, kenapa sebabnya, ani usulnya, seorang yang menagih dadah ani usulnya, dan undang-undang yang tertentu di negara ini, kenapa mereka ini saya maksudkan ahli-ahli dalam kampung, ketua kampung dan NGO dalam kampung itu bersama-sama dalam menjalankan, bersama-sama bertanggungjawab menjauhi anak-anaknya, anak-anak buahnya dalam kampung daripada menyalahgunakan dadah. Basmida ini sejak tahun bila kan, Datin? Sudah tahun
Dah saya pulang, I remember the date pulang, 8 of March of 87. Jadi lebih kurang dalam 30 tahun lebih. Pada masa itu saya sebenarnya pada masa itu 87 saya telah dilantik sebagai ketua unit anti dadah. Ketua unit anti dadah ini ialah satu unit di bawah Kementerian Pendidikan dan Kesihatan. Dulu combine Kementerian Pendidikan dan Kesihatan. Jadi saya sebagai ketua unit anti dadah menjalankan kegiatan untuk memantau kanak-kanak sekolah melalui kajian-kajian yang tertentu. Jadi selepas 2 tahun itu saya telah di-approach oleh NGO di luar negeri seperti di Malaysia. Malaysia namanya Pemadam. Jadi ia datang ke Brunei. Dia cerita apa-apa dia NGO ni, saya pun dah faham masa tu. Awalnya negeri-negeri lain, Singapura sana, Filipina ada, Thailand ada. Dulu ASEAN countries limited oleh 6 dah salah. Jadi Basmidah ditubuhkan. Ia telah membantu kami menyediakan apa what you should do, apa launching macam mana. Tapi saya masih lagi kerja dah. Jadi kat saya launch ni persatuan ini dengan bantuan beberapa pegawai-pegawai dari agensi-agensi yang tertentu seperti Jabatan Belia dan Sukan, Jabatan Pelajaran dan so on. Jadi kami yang ditubuhkan hanyalah untuk membuat kempen anti dadah pada hari Idadaid. Tapi selepas saya sudah tidak lagi dari unit anti dadah, saya meneruskan perjuangan anti dadah, membuat kegiatan-kegiatan yang lainlah melalui pendidikan, melalui institusi keluarga dan sebagainya. Itulah sedikit sebanyak mengenai dengan latar belakang Basmidah pada masa ini. Dalam pada itu barangkali juga saya ingin menyatakan kali ada kerang soalan dari habis kita pada tahun ini kali ya. Pada tahun ini yang baru-baru ini yang telah kami adakan. Barangkali yesterday we had hari memperingati Hari Idadaid. Idadaid ini artinya International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, yang mana pada tiap tahun jatuh pada 26 of June. 26 June ini di mana sejagat, all globally, everybody, NGO, of course yang important is the government agencies, government agencies, NGOs, CSO, and individu boleh menjalankan kegiatan-kegiatan anti dadah untuk memperingati hari ini, untuk memperingati apa artinya dadah, apa artinya penagihan, apa artinya nenda-nenda yang diharamkan, kenapa ia diharamkan, supaya orang-orang muda, terutama kanak-kanak di dalam sekolah rendah, tahu akan isu ini. Jadi hari Idadaid ini di-celebrate on the 26th of June. Tapi boleh jadi lanjutkanlah. Jadi pada itu saya juga mengingati kita pada tahun lepas ada BKN membuat satu kegiatan yang mana Basmidah dijemput juga. Dalam acara itu ada dijemput satu pegawai dari Kementerian Agama, saya ingat, daripada unit KAFA namanya, KAFA, di mana beliau telah menerangkan begitu luas, bukan sahaja kepada audien di negara kita ni, tapi juga di negara-negara ASEAN yang lain, apa artinya maqasid syariah. Apa artinya yang 5 elemen dalam maqasid syariah yang perlu dijaga, dipertahankan, dan apa kaitannya dengan penyalahgunaan dadah. Jadi ketiga 5 elemen itu ingin saya sebutkan di sini, iaitu kalau saya ingat, agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Inilah 5 elemen dalam maqasid syariah yang perlu kita jaga, kita pelihara untuk kesejahteraan masyarakat dan negara. Jadi dalam pada itu Basmidah juga alhamdulillah telah mengikuti berapa forum ceramah mengenai dengan ini supaya mendalamkan lagi pengetahuan kami mengenai dengan kaitan kelima perkara dalam maqasid syariah, apa kaitannya dengan
penyalahgunaan dadah. Apa sebab kita ni mesti memelihara kelima-lima perkara itu? Apa kaitannya? Agama. Memang agama. Nyawa. Life. Harta. Wang. When you makan dadah, of course you need a lot of money. Akal, pikiran dan keturunan dan keselamatan. Keselamatan termasuklah kesihatan fizikal, mental dan kerohanian. Itu insya-Allah ini akan terlibat, akan kami masukkan dalam satu kegiatan yang amat menarik yang akan dijalankan pada 4 Julai yang telah disusun oleh Maktab Duli. Maktab Duli ni ada namanya, bisai nama sekolah ni, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadibilah. Jadi kami short form Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadibilah. Jadi ada satu acara di sana yang mana nanti publicity-nya akan dibuat oleh jabatan sekolah-sekolah yang mana kegiatan ini akan mengkonsentrasikan dengan kegiatan murid-murid upper and lower six. Apa diorang pemikirkan diorang, apa arti anti dadah, apa slogan-slogan, apa mutiara-mutiara kata yang boleh bis kita katakan, diorang katakan dalam lukisan. Insya-Allah dalam lukisan ini akan mendapat perhatian yang amat menarik, bukan saja dari sekolah tetapi daripada akan dilaratkan kalau ditujukan kepada sekolah-sekolah lain dan dipamerkan di sekeliling sekolah. Dan hadiah-hadiah menarik juga telah disediakan oleh pihak penganjur iaitu daripada Maktab Duli. Acara bulan tadi aktivitinya? 4 Julai ni. 4 Julai. Jadi acara ini akan dijalankan sehari atau 7. Jadi kami yang the main organizer ialah dari Maktab Duli dan juga dianjurkan bersamalah Maktab Duli, Basmidah dan Persatuan Ibu, Bapa dan Guru-guru Maktab Duli. Jadi NGO. Jadi ini adalah satu kegiatan yang amat menarik yang mana Basmidah insya-Allah akan melaratkan ke sekolah-sekolah yang lain. Pernah kami adakan kegiatan semacam ini di sekolah menengah Awang Semaun. Jadi ada tu. Last year. Last year lepas. So insya-Allah. Macam mana sambutannya masa tu Datin? Ya sebabnya ada ni kawasan-kawasan yang tertentu. We want to zoom into kawasan-kawasan di mana kanak-kanak, orang-orang muda kadang-kadang kami percaya expose to negative elements. Negative element tahu habis kita apa artinya. Jadi insya-Allah kami akan melaratkan ke sekolah-sekolah. Sebabnya sekolah-sekolah sudah ada, they have their manpower, they have their own resources. Kami membantu dengan BKN dan melakukan kafa dan membuat pameran. Sebabnya BKN akan menyediakan satu penceramah mengenai dengan PDA. PDA ni Preventive Drug Education. Ataupun ceramah ataupun pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. Itu 4. Jadi very quickly now I want to just talk 1 minute mengenai dengan kegiatan 7 Julai. 7 Julai ini kami akan melibatkan rakan Basmidah dari Kuala Belait. Kami akan bawa mereka berunding, beri kaunseling, bercerita sama bis diorang apa masalah yang bis diorang hadapi. Memanglah masalah tu memang banyak. Jadi kami akan memberi diorang bukan saja tazkirah keagamaan mengenai dengan peranan mereka sebagai bapa dalam keluarga, dalam memimpin, dan juga barangkali diorang ini ingin belajar lebih dalam lagi mengenai dengan zikir-zikir harian. Insya-Allah dengan adanya kerjasama dari Pusat Dakwah Islamiah dan juga daripada satu syarikat persendirian yang kami undang untuk membantu memberi mereka satu ceramah kenapa ia sebagai seorang yang pernah memakan dadah boleh berjaya, boleh berjaya dirinya, membangun dirinya sendiri dan boleh memberi ceramah kepada orang-orang yang pernah keluar dari
rumah Al-Islam. Ya, Alhamdulillah. 7 hari bulan ini nanti di mana Datin? 7 hari bulan kami adakan dalam satu hotel. Satu hotel di bilik, ada satu bilik kecil saja yang akan kegiatan itu hanyalah 1 hari. Jadi tapi ini khusus untuk rakan-rakan Basmidah ini saja. Rakan Basmidah iaitu mereka yang pernah menjalani rawatan dan pemulihan hanya 10 orang. Khusus dari daerah Belait. Dari Belait. Kami membawa diorang pakai bas, ada seorang ketua, ada sudah disusun program-program yang tertentu bagi mereka ini. Jadi mereka ini sekarang bukan saja mendengar mengenai dengan ceramah, tapi berinteraksi dengan kami, ahli-ahli jawatankuasa Basmidah, untuk kami kan tahu, mau juga mendekati mereka. Apa, is there any way that Basmidah can help them? In terms of job, employment, dan untuk mencari kerja. Kenapa mesti mencari kerja? Kenapa mesti mencari employment? Mencari rezeki, memberi makan anak-anak. Betul sekali, Datin. Jadi itulah sebenarnya kunci untuk memerangi dadah terletak pada pencegahan. Dan Basmidah sendiri adalah sentiasa memainkan peranan serta mengatur pelbagai strategi dan juga kita ni dalam sama-sama usaha menyokong dasar-dasar kerajaan melalui daripada kandelian dan juga kegiatan-kegiatan yang telah pun dikendalikan oleh Biro Kawalan Narkotik sama-sama dalam kita ni memerangi dadah ya. Betul. Jadi kita mengetahui aktiviti yang bakal diadakan 4 hari bulan Julai ini nanti, begitu juga pada 7 hari bulan lagi insya-Allah. Menutup ruangan wawancara kita ini, Datin, mungkin ada rumusan, kesimpulan satu rumusan dan juga yang saya ingin nyatakan di sini supaya please come and support Kawas Basmidah. Kawas Basmidah di Ibu Pejabat Basmidah yang telah dan sedang dijalankan dengan jayanya oleh rakan Basmidah, di mana semua pendapatan kami serahkan kepada dia. Hanya satu syarat, ia menggunakan rumah Basmidah, keep it clean, keep the name of Basmidah, terutama harta benda orang dalam kereta, dan juga keep it clean, keep it bersih dan sebagainya. Jadi diorang di rumah Basmidah, di kampung Anggrek Desa, ada di sana kan, ada karwash di sana. Basmidah. Please give support. Just ask them to go and clean your car outside. Bukannya mahal, tapi bis diorang ini mencari pencarian. Dijalankan oleh rakan-rakan Basmidah. Please come and help them. As I said, ini adalah satu pendapatan bukan saja untuk yang menjalankan itu, tapi untuk kawan-kawan mereka yang lain. InsyaAllah dengan cara ini mereka akan membina keluarga, membina diri, self-respect. Itu yang utama. Diorang sekarang ini merasa diorang useful, tidak lagi memakan, tidak lagi bergantung kepada dada, dapat memberi makan anak-anak isteri mereka yang mereka sayangi, dan itulah yang perkara yang utama yang mencegah mereka daripada balik memakan dada haram. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Datin Hajar Masni binti Haji Awang Muhammad Ali yang di-Pertua Persatuan Basmidah. Menarik sekali perkongsian untuk hari ini, aktiviti Basmidah 2024 Masihi. Kedepannya kita mengharapkan mudah-mudahan apapun aktiviti yang akan diadakan berjalan dengan lancar, mendapat sambutan yang sangat menggalakkan, dan sampailah juga hendaknya apa yang cuba diharapkan dan ingin disampaikan menerusi kegiatan yang diadakan. Jumpa lagi di lain waktu, Datin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.